Sekarang saya bersama dengan mahasiswa dan mahasiswi Universiti Malaya. Dan sekarang ni, mari kita saksikan betapa bertenaganya mereka. UM, semua orang bangun dengan gembira. Alright, let's go. Thank you so much. Bersama dengan Wira Airborne Public Mutual Great Eastern Takaful membawa Andalusia dengan the sophisticated investors Grand Networking Day BNI. Mari kita saksikan betapa hebatnya mereka. Wira Airborne, semua orang bangun dengan gembira. This is the moment. This is the time. We're gonna soar like an eagle and roar like a lion. And we're gonna catch it. And we're gonna catch it now. Remember, it's all about your mind. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera dan salam perjuangan kepada cikgu-cikgu, pensyarah-pensyarah, lecturer-lecturer, tutor-tutor, muallim-muallimah, ustaz-ustazah, teacher-teacher dan seluruh barisan pendidik di seluruh Malaysia. Selamat datang ke Teach to the Max yang dianjurkan oleh Impact Akademi Membangun Potensi Anak Cemerlang. Saya Badrul Sani, Master Trainer Impact atau lebih dikenali sebagai Abang Bad. Dan hari ini tuan-tuan dan puan-puan, saya sangat teruja sebenarnya. Saya dan juga pasukan Impact, we are very excited untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sebab kami sangat-sangat menghargai barisan pendidik dan juga cikgu-cikgu, lecturer-lecturer, ustaz-ustaz semua ni. Sebab waktu kami nak start dulu mula-mula Impact ni, yang banyak menyokong kami daripada dulu sampai sekarang, tak lain tak bukan adalah anda, barisan pendidik ni. Yang telah membantu perkembangan Impact di sekolah rendah, sekolah menengah dan juga di peringkat universiti. Jadi hari ini kami nak kongsikan dalam webinar yang ringkas tapi padat ini satu perkongsian yang akan membantu cikgu-cikgu di luar sana how to upgrade your skills in online teaching. Macam mana kita nak jadi seorang guru yang lebih efektif ketika kita mengajar secara online? Macam mana kita nak jadikan kelas kita ni jadi lebih happening supaya budak-budak jadi rasa seronok. Mereka dapat ilmu yang diberi, dalam masa yang sama emosi mereka juga akan mencapai tahap yang tinggi. Dan yang paling best adalah dia orang tak kata kita ni cikgu ataupun pensyarah yang membosankan. Kita tak nak macam tu. Nah, memang ada di kalangan pelajar-pelajar kita yang memang jenis kita tak boleh nak tolong dah. Memang tak nak bagi kerjasama. Tapi dalam masa yang sama juga, ada juga faktor-faktor lain yang mana kalau kita boleh perbaiki, kelas kita akan jadi power. Dan yang tu kita nak kongsi pada hari ini. Dan saya ulang. Saya nak kongsi. Saya bukan nak mengajar tuan-tuan dan puan-puan. Nah, yang ada depan saya ni Masya Allah Tabarakallah, lagi hebat, pengalamannya lagi tinggi. Nah, dan saya bercakap ni bukan bermaksud saya yang terbaik ataupun saya lebih baik daripada tuan-tuan dan puan-puan. No. Alright? Saya cuma ada sedikit ilmu yang saya rasa boleh memberi manfaat
kepada anda, cikgu-cikgu, lecturer-lecturer yang sedang menonton. Mudah-mudahan teknik yang kita akan kongsikan dalam Teach to the Max ini akan menyebabkan anda akan menjadi seorang guru yang lebih efektif ketika nak menyampaikan ilmu. Anda akan menjadi pensyarah yang lebih digemari oleh pelajar-pelajar anda kerana Teach to the Max ini kita akan kongsikan tips yang menarik. Satu, ilmu yang telah kita pelajari sepanjang zaman PKPB ini, zaman COVID-19 ini. Kemudian kita akan tengok 5 kesilapan yang popular yang selalu dibuat oleh cikgu-cikgu dan juga pensyarah-pensyarah ketika online teaching. Dan kita juga akan tengok 3 virtual game yang kita boleh mainkan dengan student kita yang akan menyebabkan mereka akan sangat enjoy, dan lepas tu kita nak sambung ajar benda yang serius, mereka akan terus bersama dengan kita dan terus fokus, insya-Allah. Boleh? Alright, so jom kita mulakan Teach to the Max untuk jadi seorang yang lebih hebat. Jom. Tuan-tuan dan puan, bila datangnya cabaran coronavirus COVID-19 ini, kita dapat lihat bahawasanya dunia ini berubah secara total. Setuju? Terutamanya dunia pendidikan. Dan anda sebagai guru, sebagai pensyarah, of course, ini adalah golongan yang paling terkesan apabila datangnya cabaran dan juga dugaan ini. Tetapi dalam isu macam ni, situasi begini, kita sebagai pendidik perlu menjadi the strongest, yang paling kuat, kerana kita yang akan mempengaruhi anak-anak didik kita. Kita yang akan menyebarkan mesej-mesej supaya masyarakat jadi lebih kuat, masyarakat jadi lebih matang, supaya kita dapat sama-sama membantras dan mengatasi cabaran COVID-19 ini. Betul? Dan saat inilah timbulnya falsafah-falsafah kita kena bermata lebah, jangan bermata lalat. Tiba-tiba dia jadi popular. Okey? Alright? Mata lalat adalah mereka yang sentiasa melihat sesuatu perkara sebagai benda yang negatif. Dan apabila dia melihat COVID-19 ini sebagai sesuatu benda yang negatif, maka semua benda akan mula kelihatan buruk, busuk dan negatif. Itu yang dikatakan mata lalat. Lalat, dia akan cari tempat yang busuk. Lalat, dia akan cari tempat yang tak cantik, yang berbau, dan lalat menjadi ejen untuk menyebarkan penyakit. Dan that's why kita tak nak bermata lalat. Yang kita nak sekarang ni adalah kita nak bermata lebah. Mata lebah ini adalah manusia yang mencari hikmah di sebalik musibah, yang mencari apa yang positif tak kalau orang lain melihat itu sebagai satu benda yang negatif. Kita tak dapat nafikan bahawasanya ini adalah satu cabaran yang membawa pelbagai bebanan. Kita tak boleh nak kata, tak adalah, ini bagus sebenarnya. Itu toxic positif. Kita tak mahu jadi toxic positif. Kita nak jadi seorang yang positif, ataupun lebih tepat adalah seorang yang beriman, yang bersangka baik dengan Allah, yang tahu bahawasanya ada hikmah di sebalik kejadian. Itu yang kita maksudkan. Jadi orang yang bermata lebah ini, lebah dia akan mencari bunga, dia akan mencari yang cantik-cantik, dan kemudian lebah dia akan menghasilkan madu, dan madu ini dapat mengubati penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bermata lebah ini adalah orang yang menyebarkan kebaikan, yang menenangkan hati mereka yang tidak tenteram. Dan tak lain tak bukan, antara golongan yang boleh buat kerja-kerja ni adalah anda sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai pensyarah. Setuju? Alright? Dan kalau kami di MPAC, selain bermata lebah dan juga mata lalat, kami juga ada satu kempen yang dinamakan sebagai kempen PKP, yang mana PKP bukan sekadar bermaksud Perintah Kawalan Pergerakan, tetapi ia adalah satu proses kemajuan potensi. Kita bagi nampak kepada mereka, pelajar-pelajar ni, bahawasanya PKP bukan waktu untuk kita down, bukan waktu untuk kita downgrade, tapi PKP, proses kemajuan potensi ini adalah proses kepompong pecah, metamorfosis. Daripada ulat menjadi kepompong, kemudian bertukar menjadi rama-rama yang indah.
metamorfosis. Yang ni yang kita bagi nampak dekat pelajar bahawasanya don't worry, walaupun tak boleh pergi sekolah, kita anggap ini sebagai satu waktu, momen, detik yang mana kita nak upgrade diri kita. Nak upgrade diri kita. Daripada ulat yang orang geli, orang tak nak, alright, menjadi rama-rama yang orang mengharapkan agar rama-rama tu hinggap di badannya. Alright? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita kena lakukan sebagai pendidik? Anda adalah ejen kepada penyebar berita baik untuk mententeramkan masyarakat, untuk menjadikan negara kita pulih semula. And that's why anda adalah orang yang sangat-sangat penting, dan saya sebenarnya sangat excited dengan tuan-tuan dan perempuan ni dalam Teach to the Max, sebab saya berdepan dengan orang yang sangat-sangat penting dalam pembinaan tamadun kita sebagai manusia dan juga untuk memulihkan negara kita daripada COVID-19 ini. InsyaAllah. You are frontliners. Bagi saya, guru-guru adalah frontliners. Walaupun kita tak berdepan dengan penyakit itu secara berhadapan, alright, tetapi sebenarnya anda sedang menjaga negara kita daripada keruntuhan. Apa? That's why hari ni kita punya Teach to the Max ni anggaplah hadiah daripada Impact, dan dalam program ni juga dekat hujung nanti pun kita ada hadiah untuk anda. Kita ada tawaran yang menarik untuk anda supaya kita dapat yang terbaik, insya-Allah. Okey, baiklah. So saya teruskan tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah 5 ilmu yang telah dipelajari oleh guru dan pensyarah pada zaman online ni. Ini tak ada apa sebenarnya, tapi saya nak highlight kepada anda bahawasanya a true teacher is a lifetime student. Guru yang betul-betul guru adalah pelajar seumur hidup. Dan kalau kita tengok sepanjang COVID-19 ini, kita belajar banyak benda. Betul? Dengan syarat kita adalah guru yang bermata lebah. Mari kita tengok apa ilmu yang kita telah pelajari. Ramai orang akan cakap, oh, ilmu yang saya belajar antaranya ada ilmu online lah. Dulu saya tak reti pun pasal kamera, sekarang saya dah boleh jadi host untuk Zoom. Right? Baik, sebenarnya bukan ilmu-ilmu tersebut. Tapi ilmu yang saya katakan ini adalah ilmu dari sudut keprihatinan dan kasih sayang. Sedar ataupun tak, anda sekarang ini menjadi guru yang lebih prihatin, yang lebih tinggi kasih sayang berbanding dengan sebelum ini. Sebelum ini mungkin kita menganggap semua pelajar sama. Bila dikata dia ada masalah, of course, semua orang ada masalah. Betul? Kita pukul rata. Tapi bila berlaku macam ni, baru kita tahu bahawasanya ada di kalangan pelajar kita yang bukan kata laptop dia tak bagus. Rumah dia pun ada satu je gadget. Tu pun mak dia guna untuk pergi kerja. Macam mana dia nak belajar? Atas keprihatinan kita, bila kita ada Google Meet, kita buat kelas guna Zoom, kita buat live dan sebagainya, kita record. Sebab kita tahu, ada orang boleh ada waktu tu. Ada orang mungkin malam nanti baru boleh tengok. Kita dah jadi semakin prihatin. Alhamdulillah. Dan seterusnya, kita belajar erti kesabaran. Sebelum ni tak payah pun nak kena buat menerusi online apa semua benda ni semua ni, akhirnya kita kena belajar, dan sebab kita sabar maka kita berjaya untuk belajar. Alhamdulillah. Tahniah untuk anda. Kita bagi tepukan untuk cikgu-cikgu. Yeah, good job. Alright, sangat bagus. Ini sebab anda sabar. Dan lama lah pula. Dan anda juga belajar tentang kesabaran ni apabila berdepan dengan anak-anak murid yang buat perangai macam-macam khainah. Itu tak apa lagi. Anda juga belajar kesabaran menghadapi mak ayah yang juga macam-macam khainah. Yang ada yang bagi kerjasama, ada yang tidak dan sebagainya. Tahniah. Jika anda bermata lebah, anda semakin meningkatkan kesabaran anda. Dan yang ketiga adalah dari sudut kepakaran dalam subjek anda. Anda makin pakar dalam subjek anda. Sebab apa? Sebab pelajar kita sekarang ni, dia orang dah pandai dah, tak faham je terus Google, tak faham je terus Google. Dulu pun macam tu juga, tapi sekarang lagi dahsyat. Sebab apa? Sebab memang dia orang belajar memang guna handphone, memang guna laptop. Jadi kita pun untuk memastikan supaya kita kekal menjadi cikgu yang relevan, maka kita pun tambah lagi ilmu, cari lagi maklumat tambahan. Kita cari lagi cara macam mana nak sampaikan apa yang kita sampaikan sebelum ini, tapi dengan cara yang baru.
That's good. Betul? Alright. Dan seterusnya yang keempat adalah dari sudut pengurusan masa. Perasan tak sepanjang PKPB, sepanjang COVID-19 ini, kita lebih bijak untuk menguruskan masa. Kita nak uruskan pelajar kita. Pelajar kita sekurang-kurangnya dia orang tak payah pecah kepala nak fikir pasal nak urus anak dan sebagainya. Kita pun ada anak. Anak kita pun nak kena belajar. Anak kita pun nak kena jaga dan sebagainya. Itu tak masuk suami lagi contoh. Kalau ada 3 orang anak, ada suami, maksudnya kita ada lebih kurang 4 orang anak untuk diuruskan. Saya gurau. Tapi apa pun, bab pengurusan masa, anda dah makin bagus sebenarnya. That's good. Dan yang kelima adalah, Alhamdulillah, dari sudut komunikasi. Cikgu-cikgu hari ini dah makin bagus dari sudut komunikasi sebab bila kita buat online class, communication skill is fundamental. Sangat penting. Dia tak boleh bercakap dengan bagus, habis kelas kita akan menghadapi masalah. Betul? So kita pun pulunlah dari hari ke hari kita nampak dah, aku kena cakap macam ni, dengan cara macam ni dan sebagainya. Dan Alhamdulillah komunikasi kita juga meningkat. Poin saya nak cakap pasal ilmu-ilmu ni adalah nak bagi tahu bahawasanya sebenarnya COVID-19 ini apabila kita melihat dengan mata lebah, insya-Allah kita akan nampak hikmahnya. Dan saya nak ucapkan tahniah kepada anda, guru-guru sekalian, pensyarah-pensyarah sekalian yang terus kuat semangat, yang terus istiqamah kerana apa yang anda lakukan kesannya besar untuk anak cucu kami, untuk masa depan agama, bangsa dan juga negara. Tahniah kepada semua guru-guru Malaysia dan kita bagi tepukan untuk semua. Alright, okay, baiklah tuan-tuan. That's good. So now, saya nak bawa anda untuk kita teruskan perjalanan Teach to the Max supaya anda, pendidik yang hebat, menjadi lebih hebat. Jom, bismillah. Baik, sekarang kita nak pergi kepada topik yang sangat-sangat penting, 5 kesilapan yang kerap dilakukan oleh guru dan pensyarah ketika kelas dalam talian ataupun online kelas. Masya Allah. Yang ni kita kena fokus lebih. Tahu sebab apa? Sebab kita kena faham bila pelajar hari ni mereka dah tak boleh berjumpa dengan cikgu secara in person. Mereka tak dapat rasa energi cikgu tu, aura cikgu tu tak sampai. Sebab apa? Sebab tak boleh pergi sekolah. Sebab apa? Dia kena buat secara online. Dahlah dalam keadaan macam tu, kita pula buat 5 kesilapan ini, memang kita punya online class akan jadi bala bencana. Okay? That's why, jom kita tengok apakah kesilapan-kesilapan yang sering dilakukan supaya kita boleh jauhi. Alright, kesilapan yang pertama, apakah dia? Tatapan yang diratapi. Tatapan yang diratapi. Saya kalau bab-bab bagi nama ni memang saya suka. Tatapan yang diratapi ni maksud dia, bila pelajar kita tengok kita mengajar ni, dia meratapi, dia sedih sangat-sangat. Tahu sebab apa? Satu, kamera. Kamera kita tak jelas, tuan-tuan dan puan-puan. Sebagai seorang guru, kita kena sedar kita adalah watak utama dalam cerita tersebut. Bila kita watak utama, kamera yang suluh kita mesti jelas, tak semestinya mahal. Dia kena jelas, dia kena tepat. Macam mana nak bagi jelas dan tepat? Yang pertama, cahaya kena cukup. Cahaya kena cukup. Kalau tidak, kamera dia paksa menggunakan semua kekuatan yang dia ada untuk bagi muka kita terang. Dan akhirnya, gambar jadi lagging. Alright? Akhirnya, dia tak dapat cukup orang kata apa? Visual yang jelas untuk pelajar-pelajar kita tengok. So satu, cahaya kena jaga. Yang kedua, kamera. Kamera ni kalau boleh, jangan guna yang built-in kamera dekat laptop tu. Sebab kamera laptop dia sebenarnya tak cukup untuk kita gunakan sebagai watak utama. Kalau kita sebagai peserta ataupun kita join meeting dengan kita punya sekolah ataupun universiti, sebagai peserta tak ada masalah. Tapi kalau kita yang nak menjadi watak utama, built-in webcam untuk laptop tak cukup.
Alright, dia kena external webcam. Jadi anda kena cari sesuatu yang sesuai dengan bajet, itu satu. Dalam masa yang sama, yang menyebabkan anda kelihatan lebih jelas supaya student dapat beri tumpuan yang terbaik. Alright, baik. Seterusnya, nak bagi lagi bagus adalah eye level kita dengan kamera. Ramai orang bila dia guna laptop, apa yang berlaku? Dia akan nak bagi nampak semua muka dia, dia akan condongkan laptop dia macam tu, dan akhirnya kamera suluh muka dia daripada bawah. Apa yang berlaku? First kali, anda akan nampak lebih chubby daripada diri anda yang sebenar. Ini bukan body shaming lah. Ni just nak bagi tahu je. Bila dia main daripada bawah tu, kita nampak lebih bulat. Dan satu lagi, masalah bila dia datang daripada bawah, anda sedang, orang kata apa? Dagu anda ni, anda sedang tujukan kepada kamera, kepada anak murid anda. Dan tahukah anda, dagu yang diangkat ketika bercakap, mesej yang disampaikan adalah mesej yang bongkak. Aku tak takut dengan kau pahal. Bila dagu macam tu. Jadi kita tak nak macam tu. Kita tak mahu apabila kita mengajar, kita menghantar mesej body language yang salah kepada anak-anak didik kita. So, apa yang patut dilakukan untuk memastikan eye level kita bagus adalah dengan cara, satu, kita tinggikan kerusi atau kita rendahkan kerusi. Yang penting, bagi kamera itu sama dengan mata kita. Paras dia sama dengan paras mata. Eye level. Boleh? Alright? Ataupun, kalau tak boleh nak kita adjust kita punya kerusi, kita lapik kita punya laptop. Ambil buku-buku kamu-kamus ke? Dah. Maksudnya ambillah barang-barang yang boleh meninggikan laptop kita. Dia akan menyebabkan laptop punya kamera tu, alright, dia akan sama paras dengan mata kita. Boleh? Dan ini juga terpakai kalau kita guna handphone ataupun kita guna tablet, iPad dan sebagainya. Make sure dia punya kamera betul-betul berada di paras mata supaya kita tak menunduk, supaya kita tak mendongak. Alright? Ini akan memberikan satu visual yang jelas untuk anak-anak murid kita. Okay? Dan satu lagi tip bonus untuk anda untuk mengelakkan tatapan yang diratapi bila kita mengajar, tengok kamera. Tengok kamera. Sekali-sekala tengok muka anak murid anda, tapi kebanyakannya tengok kamera. Sebab ini akan menyebabkan pelajar kita merasakan yang kita sedang memandang dia. Walaupun sebenarnya kalau kita pandang dia, kita tengok skrin kan, kita kena tengok bawah. Ni saya tengah tengok skrin ni. Ni saya tengah tengok skrin. Alright, okay. Tapi bila saya tengok kamera, apa yang berlaku? Eye contact itu akan jadi sangat kuat dan ini akan mengelakkan tatapan yang diratapi. So, ini kesilapan yang pertama dan ni benda pertama yang kita kena hapuskan untuk jadikan online kelas kita yang terbaik. Alright, yang kedua, bisikan puaka. Alright, wow, bisikan puaka. Apa maksud dia? Maksud dia macam ni. Apabila kita nak buat online kelas, selain daripada visual yang jelas, benda yang lebih penting daripada visual adalah audio. Yes, audio lebih penting daripada visual. Katakanlah sekarang ni, pelajar kita dapat tengok kita memang dengan sangat jelas dan sebagainya, tapi bila bercakap, suara tersekat. Bila bercakap, suara tak dengar. Last kali apa berlaku? Malah, betul? Bukan kata dia orang, kita pun. Kalau kita pergi mana-mana webinar, tiba-tiba suara tak dengar, walaupun gambar cantik, kita tak boleh nak teruskan. Tapi kalau suara clear, tapi gambar tu macam blur-blur sikit, tak apalah. Sekurang-kurangnya kita dapat dengar. Sambil kita masak, kita dapat dengar. Kita dapat teruskan. Tapi kalau audio ada problem, dia akan menjadi masalah yang jauh lebih besar. That's why, bisikan puaka, apa yang anda kena buat? Yang pertama adalah pastikan anda ada mikrofon yang membantu untuk suara anda menjadi jelas. Dia tak perlu mahal, dia perlu ada. Kita tak boleh mengharapkan built-in mikrofon dekat laptop, dekat handphone ataupun dekat tablet kita. Tak boleh built-in. Kita kena cari external microphone sebab ini akan menyebabkan suara kita akan jadi lagi jelas. Kalau kata pelajar kata tak berdengar lah cikgu, sekurang-kurangnya kalau kita pakai earphone yang ada mic tu kan, kita boleh dekatkan. Okey, dengar tak sekarang ni? Contoh.
Sebab tu external microphone kena ada untuk memastikan bisikan puaka ni tak berlaku, iaitu suara yang tak jelas itu dapat dielakkan supaya anak didik kita dapat yang terbaik. Dan satu lagi untuk elakkan bisikan puaka ini juga adalah apabila kita bercakap, kita tak boleh menggunakan energi yang sama seperti mana kita bercakap biasa, seperti mana kita berbual. Tak boleh. Kita kena 2 kali gandakan dia. Kita kena pastikan bahawasanya bila kita bercakap, tenaga yang dikeluarkan at least double. Supaya suara tu dia jadi lebih bertenaga. Seriously. Kalau kita guna suara biasa, okey pelajar-pelajar sekalian, hari ini cikgu nak ajak, no, dia tak menghantar mesej yang kuat, yang bertenaga. You kena double up, kena gandakan dia. Baik, hari ini pelajar-pelajar sekalian, cikgu nak share dengan anda semua, bila anda menghantar mesej macam ni, suara anda akan jadi lebih powerful, lebih berpengaruh, dan ini akan membantu pelajar-pelajar anda fokus daripada mula sampai habis. Dia bukan kena jerit. Tak, dia tak payah jerit. Dia kena ada energi. Dan energi ini, tenaga ini akan menyebabkan bisikan puaka ini dapat dihapuskan. Alright, okay. Dan dalam masa yang sama juga, bisikan puaka ni juga boleh berlaku apabila kita bercakap, dah jelas. Tapi dalam masa yang sama, anak-anak murid kita pun bercakap juga. Kan sikit-sikit bunyi tanya ni, cikgu ni nama ni, cikgu ni budak-budak sekolah rendah lah. Budak sekolah rendah masalah dia lain, pelajar universiti lain, pelajar universiti sampai tak nak cakap langsung, tu pula dah kan. Ni yang pelajar sekolah rendah ni sikit-sikit nak tanya, cikgu kenapa kena cikgu dan sebagainya. Jadi anda kena tahu bila anda patut mute, dan anda punya mute tu make sure jangan bagi dia orang boleh unmute. Faham tak? Dia bukan kejam, tapi anda kena jaga supaya suara anda mengatasi semua suara yang lain dan suara anda jelas. Saya pernah tengok satu kelas yang mana dia punya penceramah dia tidak mute, ataupun mungkin tak tahu macam mana cara nak mute. Apa yang berlaku? Allahu Akbar, habis huru-hara kelas tersebut, dan akhirnya matlamat tak tercapai. Jadi caranya, kalau anda guna Zoom, saya guna Zoom, jadi saya boleh bagi nasihat dari sudut Zoom. Kalau anda guna Zoom, waktu anda nak mereka bercakap, maka anda izinkan mereka bercakap. Tapi bila anda dah nak start point yang penting dan anda tak nak interruption, mute all. Tekan mute all, lepas tu dia akan keluar satu kotak kan. Dia tanya, boleh tak allow dia orang ni untuk unmute themselves? Antik dia. Jangan bagi dia orang unmute diri mereka sendiri. Alright? Dia kena tegas sikit macam tu supaya ini dapat dielakkan. Bisikan puaka. Bukan kita puakanya. Alright? Ni, yang lain-lain, suara-suara lain ni akan menyebabkan kita akan jadi menghadapi lebih banyak masalah dalam online kelas kita. Okay? So, anda kena tahu bila yang kita nak respon daripada mereka, alright? Dan bila yang kita nak semua orang diam dan fokus. Kalau nak juga tanya soalan dan sebagainya, tulis dekat bahagian chat. Ini akan membantu mereka juga. Okay? Alright, so itu adalah yang kedua. Jom kita pergi yang ketiga. Yang ketiga adalah content without context. Alright, ini kesilapan yang ketiga yang paling popular yang dilakukan. Apa maksud dia? Maksud dia macam ni, cikgu dia ada ilmu, dia ada pengalaman, dia ada content, dia ada input. Cuma sekarang ni kita kena ingat, semua benda tu dia perlu ada konteks. Konteks ni apa dia? Konteks adalah yang dikatakan sebagai rangka. Konteks ini adalah structure. Okey, macam inilah nak bagi faham. Kalau kita nak ada balon yang boleh terbang ke udara, kita kena masukkan gas helium. Betul? Kita kena masukkan gas helium dan balon itu akan terbang ke udara. Alright. Now, gas helium itu adalah content, adalah apakah ilmu, apakah silibus yang kita nak masukkan dalam diri anak-anak murid kita. Balon ni pula, dia punya dinding dia, itu dipanggil sebagai konteks. Dan kalaulah kita ada gas helium macam mana bagus sekalipun, tapi kita tidak ada dinding balon ini, maka tak terhasil balon yang boleh terbang. Betul? Gas tersebut akan hilang macam tu sahaja.
Sama juga kalau kita ada dinding belon je tapi tak ada gas, dia tak pergi ke mana juga. That's why kedua-duanya kena bersama-sama. Cuma masalah yang selalu dilakukan adalah kita ada konten tapi kita tak ready dia punya konteks, dia punya rangka. Dengan kata lain, dia punya peraturan dalam kelas. Tuan-tuan dan puan kena clear sebenarnya. Sebelum kita start kelas, kita dah paparkan awal-awal dekat slide contoh. Kita dah bagi tahu dah apakah undang-undang dalam kita punya program, dalam kita punya online class, online teaching kita. Kita dah bagi tahu dah, pastikan setiap pelajar on video masing-masing. Tidak on video bermakna tidak hadir ke kelas. Contoh, tulis siap-siap. Yang kedua, sila unmute mikrofon anda sepanjang masa kecuali apabila diminta. Kita dah bagi tahu awal. Walaupun lepas tu dia orang akan unmute juga. It's okay. First kali, you must have the context. Rangka kena ada. Sebab kalau kita semata-mata bercakap dengan pelajar kita dan kita mengharapkan apa yang kita cakap tu dia orang ingat semua benda, maka kita sedang melakukan kesilapan sebenarnya. Alright? Sebab dia orang akan lupa. Jadi dengan visual yang kita paparkan, nampakkan kepada mereka, ini peraturan-peraturannya, dia akan sangat-sangat membantu. Sebelum kelas, tengah-tengah kelas pun, bila kita nampak macam dah mula jadi huru-hara dan sebagainya, dan kita letakkan, ingat tak tadi cikgu cakap apa? Kita punya kelas kena macam ni. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena tahu, online kelas bukanlah tiket untuk kita mengenepikan adab menuntut ilmu. Betul? Malah ada adab untuk menuntut ilmu secara online. Antaranya itulah buka video, alright? Antaranya adalah kalau ada soalan, kita tulis dekat chat dulu. Jangan kita tiba-tiba nak potong cakap cikgu dan sebagainya. So kita kena clear awal-awal. Kalau tidak, apa yang berlaku? Bila kita tak cipta peraturan, mereka akan cipta peraturan mereka sendiri. Alright? That's why yang ketiga ni penting. Content without context adalah resepi untuk menyebabkan kelas kita akan menjadi huru-hara. That's why saya nak tuan-tuan dan puan-puan pastikan kita terangkan kepada mereka. Dan kalau kita nak buat kelas special contoh, kita nak buat macam webinar, seminar dan sebagainya secara online, kita bagi PDF siap-siap. Peraturan-peraturan untuk webinar bersama dengan cikgu sekian. Buat siap-siap guna Word, tulis apa dia, bagi gambar sekali contoh apa semua. PDF kan, bagi dekat mak ayah. Ini adalah peraturan yang anak-anak perlu lalui waktu dengan program saya yang akan berlangsung esok. Contoh, ini akan membantu bila mak ayah tahu, dan kita haraplah mak ayah juga akan bagi kerjasama yang terbaik. Okay? Alright? Remember, elakkan konten without context. Yang keempat ni, how without wow. Apa maksud dia? Maksud dia sekarang ni, kita mengajar kita punya pelajar ni tentang how to, macam mana nak buat ni, macam mana nak jawab soalan, macam mana nak ni dan sebagainya. Tetapi the how is without wow. Maksudnya kita mengajar tapi tidak ada wow factor. Macam mana kita nak bagi ada wow factor? Antaranya adalah janganlah daripada mula sampai habis pelajar nampak muka kita macam tu je, dia mula sampai habis kita pula duduk tegak tak bergerak macam dalam gambar pasport. Lagi akan jadi masalah. So apa yang kita patut lakukan sekarang ni adalah pelbagaikan. Kita masukkan katakanlah sound. Kita juga boleh tunjuk slide, alright? Kita juga boleh gabungkan slide dan muka kita. Kita ubah kedudukan slide dan muka, alright? Kita bagi besar, sekejap kecil, sekejap besar, sekejap kecil, alright? Benda-benda macam ni akan menyebabkan akan ada wow kerana ada animated, ada animation dalam kita punya kelas. Contoh, kalau daripada mula kita macam ni sahaja, apa yang berlaku? Anak mata pelajar kita akan tengok macam tu je. Tapi kalau tiba-tiba kita berubah sikit ke tepi, anak mata dia akan bergerak sikit. Alright? Tiba-tiba pula hilang muka kita, ada slide sahaja. Jadi, apa yang berlaku? Minda mereka ni dapat berubah, ubah. Kalau tidak, mereka akan hilang concentration. Ingat, tuan-tuan dan puan-puan, manusia hanya boleh bagi tumpuan selama 45 saat sahaja. Alright? Itu manusia biasa. Ni pelajar-pelajar kita yang hidup dengan gadget, yang tiap-tiap hari mengadap handphone, main game dan sebagainya. Percaya cakap saya, tumpuan mereka lebih pendek. So, kita kena pandai untuk memastikan ada wow. Itu
benda yang mudah. Ada slide contoh, dan kita boleh tayang video contoh, tak ada masalah. Kita terus linkkan dengan YouTube dan kita share terus, no problem. Dan satu lagi, nak bagi wow, kita main game. Kita main game. Yang ni saya akan share sebentar lagi. 3 virtual game yang anda boleh main dengan pelajar-pelajar anda. Anda tak perlu download apa-apa pun. Anda boleh guna apa yang ada di sekeliling sahaja, tapi dia akan menyeronokkan. So pastikan anda terus kekal sehingga habis program ni, sebab 3 virtual game tu sangat best. Lepas tu pula saya akan bagi tahu dekat anda, kita akan ada tawaran istimewa untuk anda. So stay sampai habis, tuan-tuan dan puan-puan. Rugi sangat-sangat kalau kita skip. Okay, baik. So how without wow adalah poin yang keempat. Anda kena make sure supaya pembelajaran mereka ini disulami dengan sesuatu yang menarik. Sebab kalau kita tengok, bila kita buat program, sebenarnya dia ada graf tau. Graf. Mula-mula pelajar dia akan bagi tumpuan yang paling tinggi, excitement yang paling tinggi. Kemudian dia akan makin menurun. Kalau anda boleh buat graf anda dan anda dapat lihat bahawasanya dia akan sangat menurun waktu aku bercakap tentang topik ni, sebab topik ni dia sangat penting tapi dia sangat serius, maka dia akan jadi boring. So bila kita nampak graf tu turun kat situ, kat sini kita kena main game. Nampak dah? So kita dah tahu dah, dekat sini habis je aku cakap benda ni, aku kena main game dengan mereka. Dan game tu pula biar ada kena-mengena dengan apa yang kita sampaikan. Alright? Kejap lagi kita tunjuk. Kejap lagi macam mana kita nak main game dan sebagainya. Dan kita teruskan dengan tip yang kelima. Kesilapan yang kelima. Kubu tak kukuh. Apa benda tu? Kubu tak kukuh, maksud dia sekarang ni, kita tidak berada di tempat yang sesuai. You kena jaga you punya kubu. Kubu ni maksud dia tempat kita, workstation kita, spaceship kita, kapal angkasa kita ni kena betul-betul dalam keadaan yang terbaik. First, pastikan tempat tersebut sunyi. Sunyi. Bila sunyi, apa yang akan berlaku? Kita dapat mengajar dengan lebih tenang. Kalau bunyi gedegang, dalam kepala kita ni tahu apa? Dalam kepala kita ni akan fikir macam-macam. Aku bercakap ni, diorang dengar tak gedegang tu? Alright, okay. Anak murid aku ni terganggu tak? So, bila minda kita terganggu, mana mungkin kita mampu untuk mengajar dengan efektif? Setuju? Alright. So that's why apa yang anda perlu lakukan sekarang adalah tempat dia kena sunyi. So kalau ada anak menangis dan sebagainya, anda uruskan apa yang anda patut lakukan. Saya tak mau bagi tip yang sespesifik itu. Sekejap ada orang cakap, anak saya dah besar, anak saya kecil lagi, ini tak sesuai lah, anak saya ni dia bukanlah sekecil itu, dan sebagainya. So anda lebih tahu. Prinsipnya adalah sunyi, tenang. Boleh? Alright. Dan dalam masa yang sama juga, tempat tersebut biarlah selesa. Tak semestinya kena ada aircon, tapi biarlah tempat tu berkipas. At least supaya kita rasa tenang, dan orang yang tenang akan menang. Oh yeah. Apa? Oh yeah. Macam ni lah, sporting macam ni lah, baru student suka. Alright. So kubu yang tak kukuh ni juga, apa yang kita boleh lakukan adalah kita kena pastikan tempat kita sunyi, tempat kita selesa, tempat kita selamat. Jangan sebab nak buat kelas punya pasal bergayut dekat balkoni, pegang tiang dia semata-mata nak dapat line, nak dapat line supaya gambar clear dekat Zoom, itu bahaya. Alright, itu bahaya. Jadi apa yang kita kena buat adalah sunyi, selesa dan juga selamat. Itu dari sudut tempat. Kita ni yang penjaga kubu ni pun kena betul-betul dalam keadaan selesa. Maka tolong jaga penampilan. Yes, tolong jaga penampilan. Pakai pakaian yang sesuai sebagai seorang guru. Remember, anda adalah watak utama dalam cerita ni. Jangan kata, alah student aku pun pakai t-shirt round neck je. Yang tu student. Kita ni lecturer. Kita ni cikgu. So, pastikan nampak yang kita ready untuk mengajar. Boleh tuan-tuan? Dan yang bestnya, online teaching ni, anda hanya perlu menjaga bahagian pinggang dan ke atas. Alright, okay. Yang bawah tu nak pakai kain plekat ke, nak pakai seluar
bermuda ke, terpulang kepada diri masing-masing. Alright, saya banyak juga webinar yang saya pakai kain blackout ya, tapi atas ni pakai blazer, pakai kemeja apa semua lah. Tapi hari ni saya pakai seluar. Okay, alright, dan tak salah pun nak pakai kain blackout. Yang kena jaga pinggang ke atas. Jadi tudung anda yang pakai tu pakai yang sesuai. Nah, jangan yang terlalu menarik perhatian sangat, bawah tu si ada tanglung apa semua, tak mau. Nah, okey, dan yang ada rambut. Sebab tu kelebihan orang yang tak ada rambut ni senang. Okey, yang ada rambut pastikan anda sikat dia sebaik mungkin. Boleh? Alright? Sebab penampilan anda sangat-sangat mustahak. Sebab dia orang tak jumpa anda depan-depan. Apa yang orang nampak dekat skrin itulah anda. So pastikan anda dalam keadaan penampilan yang terbaik. Gosok gigi, mulut biar wangi, pakai perfume. Okay? Tapi mana ada kamera yang boleh hantar bau dekat orang? Betul. Ini bukan cerita pasal orang lah, ni cerita pasal kita. Bila kita dah pakai perfume yang kita suka, and then bau mulut kita pun, kita sendiri tak pengsan, alright? So ini akan menyebabkan kita jadi lagi selesa, dan orang yang selesa, dia akan berkuasa. Oh, dahsyat. Baru terfikir ayat tu. So selesakan diri anda. Make yourself comfortable. Bagi diri kita rasa macam seronok dan teruja, dan anda akan tengok macam mana energi akan datang, dan energi ni, percaya ataupun tak, akan sampai dekat pelajar-pelajar anda. Apa? Alright? So, itulah dia. Jaga kubu anda, pastikan kubu anda sentiasa kukuh. Tempat dan juga diri anda sendiri. Oh, bercakap pasal tempat, background tuan-tuan dan puan, background ni jangan terlalu complicated sangat. Alright? Sebab kalau background kita ni kita buat memang nampak terlalu kompleks, nampak terlalu serabut, maka pelajar yang tengok kita pun dia pun rasa macam serabut betul cikgu aku. Okay? Baik. So biar clear je. Macam belakang ni saya just letak banting impact Madrasah International, alright, dan ada laptop saya dan sebagainya. Dah, itu je. Okay, alright. Dan kalau belakang kosong pun tak ada masalah. Tapi kalau nak nampak yang kita ni cikgu, ada unsur ilmiah, macam biasalah, selalunya orang belakang orang letak apa? Rak-rak buku dan sebagainya. Tapi make sure buku-buku yang sesuai dan rak yang sesuai. Dan yang saya nak sangat-sangat pesan adalah janganlah letak benda yang terlalu menarik sebagai background kita. Takut nanti pelajar kita tertarik dengan background berbanding dengan kita. Sedangkan kita watak utama, kita hero. Alright? Okay? Baik. Dan satu lagi, perlu tak kita guna green screen? Green screen. Supaya nampak lagi power, nampak macam kita ni. Okay. Tuan-tuan dan puan, dulu green screen memang power. Sekarang ni, budak darjah 6 pun pandai tukar dia punya background. Alright? Untuk bagi nampak lain. Kajian menunjukkan, bila kita guna green screen pada zaman sekarang ni, dia menampakkan ketidakjujuran pula dah. Buat macam mana? Nampak ketidakjujuran pula. Okay? Tapi kalau anda tak berlebih-lebihan dalam green screen anda, still okay. Jangan over, sebab bila kita dah terror sikit, apa yang kita buat kat background kita buat gambar Ultraman, tengah berlawan dengan raksasa lah, apa semua kat belakang ni. Last kali, student kita memang duk tengok belakang cikgu. Dia duk tengok, bestnya background. Sonoknya, wow, sonoknya. And then kalau kita letak macam-macam barang, kita macam, cikgu pun ada benda ni. Bestnya. So dia lari, dia punya fokus. Okay? So kubu tak kukuh adalah masalah kelima yang kita akan atasi mulai sekarang. Alright. Okay, jadi tuan-tuan dan puan, make sure jangan ulang 5 kesilapan popular ini. Tatapan yang diratapi. Yang pertama. Yang kedua, bisikan puaka. Yang ketiga, content without context. Yang keempat, how without wow. Dan yang kelima, kubu tak kukuh. Elakkan 5 kesilapan popular ini. Alright, okay. Baiklah. So now, jom kita pergi yang seterusnya, yang lebih menarik, yang anda tunggu-tunggu. Apakah? Dengan 3 games yang menarik untuk guru dan pensyarah main bersama pelajar secara virtual. Okey, ini part yang saya paling suka sebab macam saya cakap tadi, kalau kita nak mengajar, how, kita kena ada
wow. Dan games akan menyebabkan online kelas anda menjadi wow. Dan saya nak kongsikan dengan anda semua 3 virtual game yang akan menyebabkan kelas anda menjadi sangat happening. Student memang tak sabar-sabar nak tunggu bila kelas bersama dengan cikgu dia ni, bila bersama dengan lecturer dia ni. Sebab cikgu ataupun lecturer dia pandai untuk memastikan suasana dalam kelas itu tidak hanya serius daripada mula sampai habis. Dia ada juga part-part yang gembira, bahagian-bahagian yang menyeronokkan dan mengujakan. Okey, kita bukan nak jadikan kelas kita daripada mula sampai habis asyik main game sampai tak belajar apa-apa. Tak, tapi kita tahu bahawasanya mood manusia, concentration manusia ni dia tak panjang. Jadi untuk refresh semula tumpuan perhatian pelajar kita kepada apa yang kita ajar, kita kena refresh, kena restart dengan cara game, supaya dia macam lupa sekejap tentang keseriusan tu, dia jadi macam happy balik, dia buat sesuatu yang luar biasa, dia buat sesuatu yang mengubah fokusnya. InsyaAllah selepas itu dia akan kembali bersedia untuk belajar benda-benda yang serius. Apa? Okey, baiklah. Mari kita tengok tuan-tuan dan puan-puan. Apakah 3 games tersebut? Game yang pertama adalah Find It If You Can. Wow, game ni menarik sebenarnya sebab apa yang kita akan buat adalah kita akan minta pelajar kita untuk cari sesuatu perkara, right? Dan dengan mereka mencari itu akan menyebabkan mereka perlu bertindak dan keluar daripada keadaan biasa. Keadaan biasa ni dia tengok apa cikgu mengajar, dia tulis apa yang cikgu mengajar. Contoh, right? Sekarang kita nak bagi dia move, bagi dia bergerak. Apa cara dia? Kita minta contoh macam ni. Baik, sekarang ni cikgu nak kamu semua cari objek yang berwarna merah. Boleh? Cikgu bagi masa dekat semua 10 saat dari sekarang. Ya, dah tamat 10 saat. Siapa dah jumpa barang warna merah tu, objek warna merah, tak kisah apa saja asalkan warna merah, tunjuk dekat kamera sekarang. Alright, cikgu pun ada jumpa juga. Yeah, ini warna merah. Okey. Oh wow, tu warna merah. Ada yang pegang buku. Ui, ya Allah, kasut kala merah topi warna merah. Okay, that's good. Ada patung mainan bila tahun tu pun warna merah. That's good, that's good. Alright, anda semua berjaya. Kepada yang tak dapat, tak apa. Yang penting sekarang ni, cikgu nak kamu belajar daripada game ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita buat game, pastikan dia kena ada moral, dia kena ada, orang kata apa, pengajaran di sebalik game tersebut. Jangan bagi sonok-sonok, last kali cikgu pun tak tahu sebenarnya kenapa kita main game ni. Tak nak macam tu. Kita nak game yang kita mainkan juga adalah salah satu proses pembelajaran mereka dalam online kelas kita. Contoh, macam yang cari barang ni kan. Walaupun nampak macam simple, tapi selain membantu untuk refresh fokus mereka, kita juga boleh masukkan pengajaran dalam ni. Contoh, baiklah, pelajar-pelajar semua, kenapa kita buat game ini? Sebab cikgu nak bagi tahu kepada semua, untuk kita mencapai matlamat, dia boleh macam-macam cara, macam-macam bentuk, macam-macam rupa. Tapi apabila kita tak jelas matlamat, kita susah untuk capai, sebab mana mungkin kita boleh tembak sasaran yang kita sendiri pun tak tahu. Contoh tadi, bila cikgu minta anda semua cari objek berwarna merah, clear. Senang je, objek berwarna merah. Itu sahaja. Cikgu tak bagi peraturan-peraturan yang lain. Matlamat dia jelas. Objek warna merah dan dalam tempoh 10 saat. Jelas. Okay? Dan kalau kita tengok tadi, ada di kalangan kita yang tunjuk topi warna merah, ada yang tunjuk kasut warna merah, ada yang tunjuk buku warna merah. Persoalannya sekarang ni, adakah matlamat tercapai? Tercapai. Sebab kita jelas kita nak benda warna merah dalam tempoh 10 saat. Objek tersebut mesti kena warna merah. That's all. Tapi kalau kita tengok yang ditunjuk oleh rakan-rakan kita tadi, termasuk cikgu, adalah benda yang berbeza-beza.
bentuk yang berbeza, rupa paras yang berbeza, tetapi matlamatnya tetap sama, objek berwarna merah. Dalam kehidupan kita, bila kita jelas matlamat, insya-Allah kita boleh sampai ke arah matlamat tersebut. Walaupun jalan yang kita lalui itu berbeza dengan jalan-jalan yang orang lain lalui. Ada yang mungkin laju, ada yang mungkin perlahan, ada yang mungkin sederhana, whatever it is. Bila matlamat jelas, kita tetap akan boleh sampai insya-Allah. Walaupun bentuk perjalanan kita berbeza. Macam kita main game tadi lah. Okay? Alright. Nampak tuan-tuan dan perempuan? So, apabila kita main game, kita boleh masukkan pengajaran. Ramai cikgu cakap, itulah saya dengan silibus punya banyak nak ajar. Macam mana nak ajar tentang kehidupan dekat budak-budak ni. Tak sempat dah sebenarnya. Sebenarnya boleh dengan kita gunakan game. So, game ni berapa lama sangat kita boleh main? Game ni ambil masa dalam 2 minit, 3 minit, 5 minit lah senang cakap. 5 minit. Tapi kesan dia tu akan memberi impak kepada jiwa pelajar kita, kepada minda pelajar kita, insya-Allah sampai dia tua. Seriously. Nah, nanti bila dia jumpa balik, waktu tu kita pun dah tua, dia pun dah dewasa dan dia cakap, saya ingat lagi cikgu, yang cikgu ajak kita main secara online waktu COVID-19 dulu. Yang kena cari barang warna merah, yang saya tunjuk anak patung saya warna merah tu kan. Saya ingat lagi. Itu yang menyebabkan saya tak putus asa. Sebab saya tahu ayat yang cikgu cakap tu. Setiap orang ada bentuk rupa paras perjalanan dia sendiri. Asalkan matlamat jelas, insya-Allah dengan izin dan bantuan Allah kita akan sampai. Nampak? Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Apa yang kita lakukan ini, game akan menyebabkan emosi tu melonjak. Bila emosi melonjak, dia akan menyebabkan pelajar kita lagi senang nak ingat. Okey, tambah pula kita menggunakan satu lagi teknik. Selain daripada emosi, kita guna analogi. Analogi adalah perumpamaan. Objek-objek merah ini adalah perumpamaan kepada perjalanan untuk mencapai matlamat. Dan bila kita bercakap tentang analogi, ini akan bagi kesan yang besar kepada minda dan jiwa orang yang mendengar. Sebab orang bila dengar analogi, dia tak pertikai tau. Dia tak pertikai. Kalau dia dengar fakta-fakta statistik dan sebagainya dalam kepala dia, mungkin dia akan question. Tapi bila dia datang dalam bentuk analogi, dia lagi mudah untuk menerima. So, find it if you can. Very, very powerful. Dan kita boleh ubah sikit dia punya konsep dia. Selain daripada cari objek, mungkin kita paparkan dekat skrin kita ni gambar dan kita minta dia cari sesuatu. Okey? Gambar A dengan gambar B, apa beza dia? Pun boleh, simple. Alright? Ataupun kita bubuh keratan akbar. Keratan akbar A, keratan akbar B. So kita tanya, apa yang mereka nampak perbezaan daripada situ? Kenapa? Sebab refresh semula minda mereka. Kita nak bagi mereka jadi kembali segar untuk bersedia dengan pembelajaran yang seterusnya. Boleh? So, ini adalah game yang pertama. Find it if you can. Sekarang kita nak tengok yang kedua pula. Game yang kedua. Oh, yang ni sebenarnya very, very powerful. Memang dia akan menyebabkan kelas kita havoc, iaitu teka-teki. Teka-teki sebenarnya adalah satu aktiviti wajib yang kami di MPAC mesti buat, alright, untuk memastikan kelas itu terus menjadi satu kelas yang seronok, ada hubungan dua hala, alright. Kalau tidak, kan student contoh, kalau jenis yang tutup kamera dan sebagainya, memang habis kelas kita, memang akan fail, alright. So, macam mana cara untuk memastikan kelas tersebut jadi enjoy, seronok dan sebagainya? Kita main teka-teki, Dan macam saya cakap tadi, saya wajibkan coach-coach MPAC ni sebelum dia nak start dia punya slot,
Sebab ada satu program ni nama dia Impact Cyber Da'i. So kita train pelajar-pelajar Impact ni, kanak-kanak dan juga remaja, macam mana nak guna teknologi untuk berdakwah. Jadi dia orang buat video, dia jadi YouTuber dan sebagainya untuk menyebarkan kebaikan. So dalam sesi tu saya akan mulakan dulu. Time tu dia akan ada serius sikit, adalah kelakar sikit, adalah lagu sikit dan sebagainya. Kemudian mereka ini akan dipecahkan kepada kumpulan-kumpulan mengikut mentor-mentor mereka. Coach-coach Impact ni lah. Dan dalam modul kami, bila dia orang masuk saja dalam kelas masing-masing, mentor akan start dengan main teka-teki dulu. Kenapa? Nak bagi ada unsur seronok, happy, teruja. Dia orang pun rasa macam loose sikit. Tadi dengan Abang Bat macam agak serius, walaupun adalah kelakar-kelakar, gelak-gelak, tepuk-tepuk dan sebagainya. Tapi sekarang ni bila dah masuk dalam grup yang lebih kecil bersama dengan mentor mereka, teka-teki ni akan menyebabkan seolah-olah message yang disampaikan, okay, now kita nak start pula bahagian yang kedua. Kali ini kita nak jadi lebih santai dan juga enjoy. Jom kita main teka-teki. So ini menarik untuk orang perempuan. Anda ada teka-teki yang best, yang bila dengar tu mencabar. Alright? Tapi anda tak dengar lagi teka-teki anak murid anda. Yang tu, ya Allah, kadang-kadang tu kita dengar pun macam sakit hati ada, masuk akal pun ada, tak puas hati pun ada. Betul? Saya ingat lagi ada seorang budak darjah 5 ni pernah bagi teka-teki dekat saya. Dan dia kata apa tau? Abang Bat, walaupun darjah 5 dia panggil saya Abang Bat. Alright? Abang Bat, beruk apa yang berwarna hijau? Beruk apa yang berwarna hijau? Tuan-tuan puan, cuba fikir sekejap dan cuba jawab. Apakah beruk yang berwarna hijau? Jawapannya adalah brokoli. Brokoli, tuan-tuan. Brokoli adalah sayur-sayuran yang berwarna hijau. Tapi dia bukan beruk. Tapi tak apalah, budak-budak punya teka-teki ni kadang-kadang dia menarik. Tapi bila kita main teka-teki macam ni, dia ada hubungan dua hala. Kita bagi dan kita juga bagi izin kepada mereka. Siapa yang boleh jawab, dia pula boleh bagi contoh. So dengan adanya teka-teki, apa yang akan berlaku? Dia akan mengelakkan boring, kebosanan. Dan kalaulah teka-teki itu ada pula kena-mengena dengan apa yang kita belajar pada hari tersebut, yang tu akan jadi perfect. Itu akan jadi sangat terbaik. Sebab apa? Sebab kita punya game memang sangat-sangat related dengan apa yang kita belajar pada hari tersebut. Betul? Alright. So itu adalah teknik yang kedua, teka-teki. Very simple tetapi sangat-sangat powerful. Okay? Alright. So sekarang ni kita nak tengok yang ketiga. Yang ketiga, game dia adalah describe and draw. Describe and draw adalah satu permainan yang sebenarnya bukan sahaja nak hilangkan kebosanan, tetapi juga nak menguji listening skill yang ada pada student kita. Okey, contoh, describe and draw macam ni. Kita beritahu, okey sekarang ni pelajar semua kena ada kertas dan juga pen atau pensel. Anda akan lakarkan mengikut apa yang cikgu akan cakap sebentar lagi. Right? Anda akan lukis benda yang cikgu akan suruh sebentar lagi. Dan barang siapa yang lukis dengan betul, tepat seperti mana yang cikgu nak, maka dia akan menang. Dia akan dapat markah, contoh. Okay, alright. Dan sebenarnya yang ni pun boleh digunakan bukan saja untuk budak sekolah tau. Untuk budak universiti saya guna untuk korporat. Sebab apa? Nak uji listening skill. Macam mana dia boleh concentrate ataupun tak. Okay, contoh kita buat macam ni. Baik semua ambil kertas. Alright, dah ada kertas semua dah. Okay, arahan yang pertama. Lukis satu bulatan. Tak besar, tak kecil. Betul-betul di bahagian tengah kertas. So dia pun lukis. Kemudian sekarang ni di bawah bulatan tersebut ada segi 4 sama. Ada segi 4 sama betul-betul di bawah bulatan itu. Di kiri dan kanan segi 4 sama itu ada segi 3.
yang kedua-dua bucunya menunjukkan ke arah yang bertentangan. Sudah. Dan di bawah segi empat sama tu pula ada dua segi empat tepat, yang mana kedua-dua itu berbentuk seperti tiang di bawah segi empat sama itu. Dan objek ini, keseluruhan objek yang melekat ini, di atasnya ada matahari dan ada 3 ekor burung yang sedang terbang di bawah awan yang seperti gula-gula kapas yang besar. So sekarang ni cikgu bagi masa 3 saat je untuk betulkan apa yang patut, dan kita akan tunjuk sama-sama dekat kamera. Boleh? Ready semua? 1, 2, 3, tunjukkan. So, dia orang pun pakat-pakat tunjuk lah. Dan waktu tu, dia orang semua pakat-pakat gelak lah tengok. Pasal kau lukis macam tu? Kenapa burung kau nampak macam bangau? Kenapa kau bla 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 dan sebagainya? Dia jadi sangat-sangat happening. Alright? Dan cikgu pun pilih lah yang mana yang paling mirip, yang paling dekat. Lagi cantik, cikgu tunjuk. Yang ni cikgu punya harapan. Alright? So, dengan cara macam tu, diorang menampak, ya Allah, jauhnya beza. So, ini, kesimpulan yang kita boleh buat daripada game ini adalah betapa pentingnya kita bertanya soalan kalau kita tak jelas. Sebab, dalam game tadi, saya lupa beritahu, antara peraturannya adalah dia tak boleh bersuara langsung, dia tak boleh tanya soalan, tulis soalan, chat pun tak boleh. Yang dia tahu, dia cuma boleh lukis dengan mendengar arahan. So dengan peraturan macam tu, dia menyebabkan pelajar-pelajar ni tak boleh tanya soalan, jadi maka jadilah salah faham. Memang kita nak pun mereka buat salah, sebab dalam pengajaran tu kita nak bagi tahu betapa pentingnya kita bertanya soalan. Alright? Bila kita tak boleh tanya soalan, tengok apa yang berlaku. Salah faham akan berlaku. Tengok apa yang you buat. Dengan apa yang saya tunjukkan dan saya harapkan. Kenapa? Because you tak clear instruction tersebut. Mungkin salah cikgu juga. Cikgu tak bagi penjelasan yang betul-betul jelas. Tapi hari ni cikgu buat macam ni sebab nak bagi tahu dekat anda semua betapa kita ini perlu mencari penjelasan untuk kita menghasilkan satu jawapan yang berkualiti. Nampak tak? Sebab tu dalam kelas, bila cikgu kata siapa nak tanya soalan, alright, banyakkan tanya soalan, banyakkan perbincangan. Sebab ini akan menyebabkan kita akan jadi lebih jelas. Dan orang yang jelas ini akan mencapai kejayaan, insya-Allah. Alright, nampak tak? So dengan game ini, apa yang akan berlaku? Anda akan menyebabkan mereka akan mula berfikir. Macam game-game yang tadi juga. Mereka akan mula berfikir macam, betul juga kan? Sebab tu aku punya hasil lukisan aku ni, aku sendiri pun tak sanggup tengok. Contoh. Alright? Patutlah aku salah faham. Contoh. Bila mereka buat kesilapan, lepas tu kita bagi pengajaran, lagi senang ingat. Kan? Lagi senang ingat. Kita nak bagi nasihat kepada orang yang dah ada pengalaman buat salah, lagi mudah daripada kita duk bagi nasihat, bagi nasihat kepada orang yang tak menghargai nasihat tersebut. Orang yang akan hargai adalah orang yang pernah terantuk kepala dan dia kata betul. Yes. So apa yang kita buat dalam game ni adalah kita nak bagi diorang buat silap dulu, buat mistake dulu. Dan dengan cara macam tu, baru kita bagi pengajaran kepada mereka dan itu akan lebih mudah masuk dalam jiwa mereka. Okay, so itu 3 game yang anda boleh main secara virtual bersama dengan anak murid anda. Dan ini insya-Allah akan sangat-sangat membantu. Setuju? Yes. Saya rasa tuan-tuan dan puan, itu sahaja. Terima kasih banyak-banyak atas luangan masa yang diberikan dan tahniah kepada anda kerana hari ini insya-Allah anda sudah menjadi pendidik yang lebih cemerlang, pendidik yang lebih matang dari sudut untuk teach to the max, menjadi seorang yang mengajar dengan lebih hebat, bukan untuk kepentingan diri, anda sedang lakukan untuk kepentingan agama, bangsa dan juga negara kita. Teruskan mendidik generasi kita menjadi lebih hebat. Mudah-mudahan kita berjaya dunia dan kita berjaya di akhirat. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus untuk teach to the max.
badrulsani.com.